Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat daripada Allah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dan berhimpun. Tiada lain dan tiada bukan atas tujuan nak mencari ataupun menuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam ini Allah memberikan rahmat dan keberkatan pada kita semua atas jalan sebagai penuntut ilmunya. Dan saya berhadapan dengan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pada malam ini bukanlah bertindak sebagai pengajar, tetapi bertindak sebagai penyampai dan sekadar berkongsi sebahagian daripada ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat, mengambil iktibar dan pengajaran daripada perkongsian dan ilmu tersebut. Dan tajuk pada malam ini saya kira adalah salah satu tajuk yang cukup besar, iaitu membicarakan tentang ketamadunan, tentang peradaban, civilization ataupun hadarah yang disebut oleh orang-orang dewasa sekarang. Apapun pertanyaan yang paling awal untuk saya ajukan kepada adik-adik di MRSM pada malam ini, pernahkah mendengar perkataan dan kalimah tamadun, dan tahukah anda dari mana asal kalimah ini? Baik. Soalan yang pertama seolah-olah membodohkan diri saya sendiri untuk bertanyakan hal tersebut. Pernahkah dengar perkataan tamadun? Amat-amat tidak logik bagi pelajar atau student yang bertaraf MRSM untuk ustaz tanyakan persoalan tersebut. Tetapi yang kedua, dari mana asal usul kata ini? Bahasa Arab, alhamdulillah. Dan pada malam ini kita akan detailkan lagi. Asal usul kalimah tamadun ini berasal daripada kata akar, kosakata dana. Dana yang bermaksud bererti yang beragama, daripada kalimah ad-din. Lama kelamaan dana ini perkataannya dikembangkan menjadi madanna ataupun tamaddanna. Madanna ataupun tamaddanna ini ialah bermaksud satu struktur kehidupan berupa perbandaran dan kumpulan-kumpulan manusia yang mempunyai budi pekerti yang halus, yang lebih banyak merujuk kepada ketinggian akhlak, ketinggian moral, ketinggian etika dan sosial. Dan lama kelamaan kalimah tamaddanna ini dikembangkan menjadi tamadun. Dan dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai tamadun. Walaupun tamadun hari ini selalu dinisbahkan dan dihubung kaitkan dengan pencapaian manusia, sama ada dalam aspek material
sama ada dalam aspek kebudayaan, sama ada dalam aspek kesusastraan, sama ada dalam aspek kerohanian, sama ada dalam aspek sains dan teknologi. Secara umum bila kita menyebut dan membahaskan tentang penisbahan tamadun, kalimah-kalimah inilah yang akan dikeluarkan daripada kelompok perbahasan. Tetapi memandangkan asal adalah tamadun ini daripada dana, kita jangan sesekali meninggalkan aspek keagamaan. Sebab itulah tamadun dalam bahasa Arab yang mempunyai syaddah kemudian menjadi sebutan biasa pada lidah kita dengan perkataan tamadun tanpa syaddah, menggambarkan sebuah konteks kehidupan manusia yang tersusun, yang lengkap, yang komprehensif, yang di dalamnya terkandung apa yang disebutkan pada awal tadi, tetapi konteks ketamadunan itu berteraskan kepada sumber-sumber dan nilai-nilai agama. Secara otomatik dia akan tidak dapat berlepas daripada apa yang dikatakan sumber daripada Allah, yang kita katakan sumber daripada Al-Quran dan wahyu-wahyu yang menjadi perkataan, perbuatan dan pengakuan takririyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak membahaskan tentang tamadun sebagai contoh, sebenarnya antara konteks-konteks yang diberikan oleh ulama-ulama yang paling awal menggunakan pengistilahan ini ialah ulama Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Di dalam kitabnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun adalah salah seorang ulama sosiologi, ulama ijtimai, ulama sejarah pada abad ke-14 yang paling awal menuturkan perbahasan tentang konteks ketamadunan. Tetapi perkataan yang keluar daripada hasil kajian beliau ialah dua benda. Pertama ialah hadarah dan yang kedua ialah umran. Nampak sekali imbas dan sekali lalu, hampir-hampir ada sisi persamaan antara hadarah dan juga umran. Tetapi hadarah sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ialah sebenarnya lebih kepada lawan daripada al-badawah. Apa maksud al-badawah? Al-badawah ni lebih kepada konteks cara hidup orang Badui, cara hidup yang macam orang Gipsi, cara hidup orang nomad, suka berpindah randah, suka pindah tempat. Jadi lawan bagi badawah ni diletakkan kalimah al-hadarah yang merujuk kepada satu penentapan yang kekal, yang mana pada tempat lingkungan sumber-sumbernya terdiri daripada tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang mampu dibangunkan, tempat-tempat yang mampu benda-benda yang berada hasil buminya dieksploitasikan dengan sebaik mungkin oleh manusia-manusia yang menempati kawasan tersebut. Itu adalah kalimah hadarah, pada asalnya ialah untuk melawan bagi kalimah badawah. Tetapi umran ini lebih merujuk kepada satu tempat yang lebih kepada rumah atau kawasan tempat tinggal manusia, yang di dalam kawasan tersebut manusia dapat menggunakan sepenuhnya potensi yang ada pada mereka untuk membangunkan ketamadunan dan peradaban di tempat tersebut dalam keadaan selamat dan tersusun. Mudah bahasa kalau kita merujuk sebuah kitab Al-Islam wa Ta'addudiyah karangan Syekh Muhammad Imarah. Di dalamnya dia menyebut sebenarnya antara perbezaan hadarah yang kita sebut sebagai peradaban dan civilization pada hari ini dengan kalimah umran tadi tak banyak beza. Biasanya hadarah ini selalu disebutkan di dalam kitab-kitab turas oleh ulama-ulama mutaakhirin, manakala penggunaan kalimah umran lebih dirujuk oleh kitab-kitab turas oleh ulama-ulama yang awal, ulama-ulama mutaqaddimin. Apapun ada sisi perbezaan dan ada sisi persamaan, itulah yang dikemukakan pada awalnya oleh Ibnu Khaldun. Tetapi
bagaimana orang-orang di barat, masyarakat-masyarakat di Eropah cuba untuk menggabungkan, cuba untuk menisbahkan gambaran hadarah dan umran tadi dalam ketamadunan dan peradaban mereka. Maka selang hampir 500 tahun, ada yang mengatakan seawal abad ke-19, yang mana orang-orang di Eropah, orang-orang di barat menggunakan kalimah civilization untuk menyamaertikan hadarah dan umran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun sebelum ini. Tetapi bagi saya pada abad ke-18 sudah ada salah seorang tokoh Perancis, Voltaire. Tentu pernah dengar Voltaire, ke tak pernah dengar? Pernah. Bagi saya dia lebih awal mengemukakan teori civilization ini. Tetapi perbezaan hanya sedikit. Bagi Voltaire, civilization ini asal daripada kalimah civil. Civil bermaksud civil lah. Tetapi untuk abad ke-19, walaupun sama-sama perkataan Latin, mereka mengungkapkan civilization itu kalau kosakata dia adalah civitas. Apa dia civitas? Bandar, penempatan. Cuma dari sudut dan konteks tersebut ada sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun, untuk umrah dan hadarah tadi dimaknakan oleh masyarakat Eropah pada abad tersebut sampailah ke hari ini dengan pemaknaan kalimah civilization.